Assalamualaikum. Hai, hari ini kita kebetulan anak murid saya tanya. Anak murid saya di Kota Marudu bertanyakan soalan ini. Okay, untuk pengetahuan semua, soalan ini adalah salah satu contoh soalan kertas 2 bahagian B. Dia bernilai 12 markah. So, yang ini part 1. Dia ada 2 part. Part 1 ni biasa dia tanya pasal titik lah. Dia bagi sedia. Maksudnya dia bagi penjelmaan-penjelmaan yang perlu digerakkan. Okey, yang bahagian kedua pula dia akan bagi image. Image itu kita kena cari apa dia punya penjelmaan. So ini part 1. Part 1 ini dia nilai markah dalam soalan. Contoh soalan ni adalah 4 markah. So kita lihat dulu soalan ini. Rajah 9 menunjukkan titik 13 dan garis lurus X2 dilukis pada sartah kartisan. So inilah dia bagi sudah. Bagi 13 dengan garis X2. Okey. Kemudian dia juga akan bagi pada kita, okey, dia akan bagi juga pada kita dalam soalan ini adalah jenis-jenis penjelmaan. So dia bagi dia maksud saya dia macam dia menunjukkan dalam bentuk huruf lah kan. Contoh yang ni pertama M translasi, N pantulan, tertanda kat bahasa Inggeris. Okey lah, kita faham lah. Okey, kita recall balik apa tu translasi. Translasi ini adalah satu bentuk penjelmaan. Dia kita macam menari poco-poco lah konon kan, bergerak ke kiri. Kalau kita tengok dia ada dua macam ni kan, A, B. Bila yang A ini, A menunjukkan sama ada dia bergerak ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Kalau A ini positif, maksudnya dia bergerak ke kanan. Kalau A ini negatif, maksudnya dia bergerak ke kiri. Okay. Dia bergerak ke kiri ke kanan. Lepas tu yang B pula ke atas ke bawah. Kalau ke atas, kalau nombor dia positif, gerak ke atas. Kalau nombor dia negatif, gerak ke bawah. Ini translasi. Ingat je, gerak kanan, kiri, atas, bawah. Itu translasi. Okay, yang kedua adalah pantulan. Pantulan ni mesti ada cermin. So macam dalam soalan ni dia bagi dia cermin kita. Cermin dia adalah garis X negatif, X sama dengan 2. Kadang-kadang dia bagi dah siap-siap. Ya, kalau macam ni dia dah bagi dah siap-siap, dia dah lukis dah. Kadang-kadang kita kena cari sendiri. Maksudnya kita kena buat garis itu sendiri. Maksudnya dia mesti ada cermin. Bila ada cermin, so jarak antara objek, contoh ni objek dengan image, mesti jarak dia sama. Yang ni saya lukis nampak tak sama lah kan, tapi mesti antara objek dengan image mesti jarak dia sama dari cermin tu tau. Okay, so ini adalah pantulan. Maksudnya mesti ada cermin, objek ke cermin, jarak dia mestilah sama dari cermin ke image. Okay, so kita tengok pula soalan. Soalan dia kata kat sini, nyatakan koordinat image bagi titik 13. Mana titik 13 dalam gambar rajah? Dia dah bagi. So kita cuma tengok yang mana. Okey, yang ni kan. Nyatakan koordinat image bagi titik 13 di bawah penjelmaan berikut. Okey, dia bagi yang pertama itu penjelmaan berikut. Dia bagi mm. Maksudnya bila dia bagi mm, yang ni lah soalan nombor 1 ni. M kuasa 2. Maksudnya M. Maksudnya translasi itu 2 kali. Berlaku 2 kali translasi yang sama. M dengan M. Okey. So saya tunjukkan. Okey, M dengan M. Okey, yang ini kan tadi negatif 2. Maksudnya dia ke kiri 2 kali. So bawah dia 2 maksudnya naik atas. Gitu. Itu pergerakan yang pertama. Bila pergerakan pertama tulislah dia punya koordinat. So koordinat dia yang bawah sini dengan yang sini kan. So negatif 1, 5. Okay,
Lepas tu dari titik yang dah gerakkan pertama tadi, dari koordinat tu tadi, kita gerak lagi dengan translasi yang sama ke kiri 2 kali, ke atas 2 kali. So ini titik dia yang baru, pergerakan yang kedua. Jadi dia punya koordinat ialah -3. Kita kena baca X dulu, baru kita baca Y. 7. Okey. Nampak kan? Okey, seterusnya yang nombor 2. Kalau kamu lihat nombor 2. Nombor 2 ni, oh lah, terpaksa bersilang lah, sorry ya. Nombor 2 ni dia bagi M N. Dia bagi NM. Tapi dia mesti dibaca secara dari belakang ke depan. Okay, maksudnya kita kena cari dulu koordinat dengan M dulu. Lepas tu baru pergi ke N. Okay. Saya bagi tu kecil sikit supaya saya boleh tulis koordinat kat bawah tu. Kita baca M dulu baru N. Nampak kan? Okay. Iya. Macam-macam tulisan bagi nampak jelas. Jadi saya terpaksa balik padam. Okay, ke N. Okay. So kita tengok yang purple ni lah kan. M dulu. So M ini sama translasi dengan yang tadi. So negatif 2. Maksudnya dari titik yang sama tau. Maksudnya kita jangan ambil daripada sini. Jangan ambil daripada yang M tadi yang kita cari di atas. Maksudnya kita pergi ke balik titik asal dia, iaitu 1, 3 ini. Lepas tu kita gerakkan semula. Mula M 1, 2, 3, 4. Oh, 4 apa baca? Kiri 2 ke atas 2. Okay, so titik yang sama. Koordinat yang sama. Negatif 1, 5. Lepas tu pergilah ke pantulan. Sebab dia kata kat sini N adalah pantulan pada garis. So nampakkan kat situ ada garisan dia. Orang dah lukis siap-siap dah garisan. Kadang-kadang dia tak bagi, kita kena cari. Maksud saya kena cari tu dia dah bagi kat dalam tu. Kita kena buat garisan dia. Kenapa nak kena buat garisan? Sebab sekarang ni kita nak tengok jarak antara jarak ini, antara jarak ni yang kita dah cari ini dengan cermin ni tadi. Nampak kan ada 3 kan? Okay, kan tadi saya kata mesti jarak objek ke cermin dengan cermin ke image tu mesti jarak dia sama. So mesti kat sini pun dia punya pantulan 3 juga. So jadi ni titik dia yang baru. So koordinatnya ialah 5. Dia punya Y dia adalah 5 juga. So inilah jawapan dia. Okay, so kena ingatlah kalau penjermaan ni kita ada 4. So dalam soalan ni dia hanya bagi 2 je, iaitu translasi dan pantulan. So saya harap kamu dapat faham dan manfaatkan, dapat skor 12 markah untuk tajuk penjermaan. Sebab it's actually very easy. Cuma kita je yang kena ingat apa itu translasi dan pantulan. Itu saja. Terima kasih.